Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri wa ahlihi. Tadi satu soalan tentang solat jamak. Situasi dia, kalau kita sedang bermusafir dan kita waktu tu masuk waktu maghrib, dan ketika itu kita berniat untuk jamak takhir lah. Jamak takhir maknanya menghimpunkan solat maghrib tu ke dalam solat isyak. Dipanggil jamak takhir kan. Jadi ada dua situasi kat sini. Dalam keadaan kita bermusafir tu dan kita niat dah jamak takhir, dan memang itu syarat dia, jamak takhir mestilah kita niat antara dua solat tu, iaitu sama ada Zuhur, Asar ataupun Maghrib, Isyak. Kita kena niat untuk jamak takhir tu pada waktu yang pertama. Kalau untuk Zuhur dengan Asar, untuk jamak takhir waktu Zuhur tu, bila masuk waktu Zuhur kita niat untuk buat jamak takhir. Ataupun kalau Maghrib, dalam waktu Maghrib tu kita niat untuk jamak takhir, yakni masukkan waktu Maghrib dalam Isyak, bukan masukkan solat Maghrib tu ataupun solat Maghrib tu di dalam waktu Isyak, dipanggil jamak takhir. Okay. Jadi kalau kita dalam perjalanan akan ada dua situasi. Sama ada contoh kita masuk waktu Maghrib, kita bermusafir. Kita niat jamak takhir. Jamak takhir. Jadi artinya kalau dalam perjalanan tu bila masuk Isyak kita boleh berhenti kat mana-mana, kita buat jamak lah dan juga qasar. Tapi kita tak mau cerita qasar atau pendekkan rakaat sini, kita nak cerita jamak. Katakanlah safar di rumah. Ada dua keadaan. Sama ada contoh yang pertama, kita safar tu Maghrib masih lagi berbaki. Ataupun sebab Maghrib tu pendek, maka besar kebarangkalian kita safar tu masuk Isyak dah. Tapi ceritanya apa? Ceritanya kita sampai dah di rumah, di kediaman kita. Jadi kita tengok yang kedua dulu. Kalau kita nak jamak takhir, sebab tadi kita bermusafir, bila kita sampai rumah, masuk waktu Isyak dah, apa yang kita nak buat? Sebab persoalannya Maghrib kita belum solat. Adakah berdosa? Jawapan yang paling penting adalah ambil dulu prinsip ni. Kalau pegang prinsip ni, insya-Allah akan faham comel. Apa prinsip dia? Jamak seperti mana qasar adalah satu keringanan, satu laluan pilihan yang diberi untuk orang yang berstatus musafir. Orang yang sedang berjalan lebih pada 2 rakaat dan dua marhalah dan sebagainya. Maknanya apa? Bila kita sampai rumah, kita bukan lagi musafir. Benda yang musafir boleh buat, bila status musafir itu hilang, maka dia tak boleh buat. Kena pegang waktu molek. Itu prinsip yang paling penting sini untuk faham situasi ini. Jadi tadi, bila kita sampai rumah, masuk dah Isyak, kita bukannya berhak untuk jamak takhir sebab kita niat tadi, bukan. Itu adalah penerangan yang kurang tepat. Sebaliknya, ulama sebut ini dalam kitab dan dalam mazhab Syafi'i. Kalau nak ikut mazhab lain, itu cerita lain lah. Kita cakap ni dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan pandangan ulama kita. Bila sampai dah rumah, masuk dah waktu Isyak, apa yang kita kena buat? Yang pertama, kita kena qada maghrib kita. Bukan jamak. Kita kena qada solat maghrib kita. Adakah berdosa? Orang qada ni sebab dia sengaja melewatkan ataupun meninggalkan solat dan dia kena ganti, wajib dia ganti, kalau tidak dia berdosa. Dan walaupun diganti tapi sebab tadi dia sengaja meninggalkan, dia berdosa lah. Kalau dia bertaubat, Allah maafkan, itu cerita lain lah, insya-Allah kan. Cuma nak cerita kita tak boleh jamak dah. Maghrib tadi kan kita tinggal, siapa-siapa masuk Isyak dah, maka kita kena niat qada, kita gantikan. Itu yang pertama. Sebab apa qada? Sebab dia di luar waktu maghrib, lepas tu kita qada. Kenapa tidak berdosa? Tiga soalan. Kenapa qada? Sebab dia di luar waktu maghrib. Yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak berdosa? Sebabnya kita jamak takhir tadi. Yang kedua, kita bukan sengaja nak tinggalkan, kita niat nak jamak takhir. Sekali sampai Isyak dah, maka kita tidak berdosa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa tidak boleh jamak? Kembali pada prinsip tadi, jamak dan qasar tu keringanan untuk orang yang bermusafir. Bila kita sampai rumah, maka kita bukan musafir. Bila bukan musafir, maka kita tidak boleh jamak. Kita qada kan? Dan yang kedua, dah masuk waktu Isyak dah, kita solat Isyak seperti biasa je lah. Ini kena clear molek.
Bila kita faham ini, baru kita pergi pada katakanlah situasinya bukan gitu. Situasinya kita sapa tu ini mungkin kurang ke barangkali sebab maghrib pendek kan, tapi katakan sampai lah ada lagi waktu maghrib, ada lagi 10 minit nak sembahyang tau. Apa yang kita buat? Jawapannya sebab sudah masuk waktu maghrib ataupun masih ada lagi waktu maghrib, kita solat je lah maghrib. Habis kita. Boleh tak jamak? Tak ada dah isu jamak sebab kita sapa rumah dah. Nak kata apa ni? Takut-takut. Orang yang faham tadi situasi kedua tu, bila dia sapa masuk waktu isyak, tapi sebab dia nak ada jamak takhir ni, dia akan jamak maghrib dengan isyak. Takut bila dia fikir gitu, takut-takut nanti kalau situasi pertama berlaku, dia buat apa? Sapa rumah, waktu maghrib masih ada, dia buat jamak takdim pula. Maknanya maghrib dicampur pula dengan isyak. Sebab dia kata tadi saya musafir. Tadi. Ataupun katakanlah di sapa tu masih lagi waktu maghrib. Dia sengaja tunggu biar waktu maghrib tunggu isyak, waktu dia buat jamak dua-dua sekali. Takut gitu. Sebab apa dia jadi gitu? Sebab dia tak faham prinsip pertama tadi, prinsip paling asas tadi, kalau sapa rumah tak ada istilah jamak. Dengan kita faham bahawa keringanan jamak ni hanyalah untuk orang yang bergelar musafir, maka bila orang tu sapa rumah dah dan dia bukan lagi berstatus musafir, automatik tak ada keringanan untuk jamak. Dengan pegang prinsip tu tak ada kekeliruan ni. Sebagai kesimpulan sekali lagi benda ni boleh digunakan untuk solat zuhur dan asar sama je. Kalau kita dalam perjalanan masuk waktu maghrib, kita niat untuk jamak takhir, yakni nak solat maghrib dalam waktu isyak, ataupun kita niat nak solat zuhur dalam waktu asar. Maka dua situasi. Kalau kita sapa tu masuk dah waktu isyak, apa yang kita kena buat adalah kita qada waktu maghrib, dia tidak berdosa, dan jangan niat jamak. Itu bukan jamak, itu qada. Qada maknanya ganti sebab kita solat di luar waktu. Daripada qada maghrib tadi, dia solat isyak 4 rakaat seperti biasa sebab dia memang dalam waktu isyak. Memang tuang milik dia. Solat isyak tu di dalam waktu isyak itu. Ataupun situasi kedua, kalau dia jamak takhir di sapa tu maghrib masih berbaki, masih ada, maka dia solat maghrib seperti biasa, dan itu sahaja. Tidak ada jamak ketika mana orang tu sudah sampai di rumah dan sudah hilang status musafir dia. Wallahu taala a'lam bissawab.